A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam Bicara Sihat dan Bisnes episod yang ketiga. Dan insya-Allah tajuk untuk pada malam ini ialah memilih bisnes yang terbaik dan patuh syariah. Okey, baik. Tajuk malam ni mungkin agak general, tetapi perspektif tajuk ini sebenarnya ialah saya nak bawa dari sudut pandang saya sendirilah, dan mungkin berbeza daripada sudut pandang tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan perbezaan ini sebenarnya menjadi satu timbang tara ataupun idea yang boleh kita buka kepada satu jalan alternatif untuk kejayaan dalam kehidupan kita. Okey, baik. Pertamanya, kalau tengok pada tajuk kita tadi ialah memilih bisnes yang terbaik dan patuh syariah. Baik. Alangkah baiknya kita tengok balik definisi bisnes itu apa. Bisnes ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil perniagaan. Bahkan perkataan bahasa Melayu pun bisnes telah meminjam perkataan bahasa Inggeris. Jadi perniagaan ni sebenarnya adalah sebarang aktiviti ataupun perusahaan yang melibatkan pertukaran barang atau servis untuk mendapatkan keuntungan. Ya, maknanya output ataupun hasil daripada perniagaan ini ialah kita nakkan keuntungan. Dan keuntungan inilah yang menjadi sumber pendapatan seseorang untuk melangsungkan kehidupan demi mencapai impian. Baik. Cuma dalam kehidupan kita ni, apakah punca-punca pendapatan yang kita boleh dapatkan, kita boleh lakukan? Kalau kita tengok kepada teori cash flow quadrant yang diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki, kata beliau terdapat 4 cara untuk kita beroleh pendapatan. Okay, mungkin ada yang pernah pernah membaca buku beliau, mungkin ada yang belum, dan saya perkenalkan, saya sebut di sini supaya kita boleh nampak gambaran tentang bagaimana seseorang itu boleh mendapat pendapatan. Ada 4 cara. Pertama, kuadran yang pertama tengok employee, iaitu pekerja lah, orang yang bekerja, orang yang ada majikan di atasnya. Okay, golongan employee ini ialah golongan yang mendapat bayaran, yang mendapat gaji. Gaji ataupun bayaran yang dapat ni bergantung kepada berapa lama tempoh kerja dia. Kalau dia kerja sebulan, dapat gaji sebulan. Kalau dia kerja separuh hari, maka hari tersebut akan dipotong kiraannya. Maka orang yang duduk kategori ini, kata Robert Kiyosaki, dia bekerja untuk duit sebenarnya. Hakikatnya sebenarnya bekerja untuk gaji. Begitu. Ya, walaupun ada seorang duduk di kategori ini mungkin ada tujuan kerjaya, ada milestone dia, tetapi hakikat sebenarnya pekerjaan itu bila kita bekerja, get a job, maka kita bekerja untuk mendapatkan gaji. Kategori yang kuadran kedua di bawah ni, so sebut di bawah ni ialah self-employed ataupun orang yang bekerja sendiri. Dia ada kerja, dia dapat bayaran, tetapi bayaran yang dia dapat ni tak sama seperti orang di atas dapat gaji. Dia dapat bayaran mengikut nilai kerja dia. Mengikut nilai kerja dia. Contohnya apa? Okay, saya contoh macam saya lah. Sebelum ni saya bekerja sebagai guru Quran freelance. Maka saya tidak dapat gaji bulanan. Saya hanya mendapat bayaran berdasarkan bilangan kelas yang dia ajar, berapa kali seminggu. Maknanya dia tailored, dia disesuaikan mengikut kehendak pelanggan. Pelanggan nak kelas macam mana? Nak kelas talaki sahaja ke, tajuk sahaja ke? Ataupun orang yang bekerja sebagai designer, designer website ke, designer t-shirt pakaian ataupun designer poster, maka dia ambil upah berdasarkan kerja dia. Berbeza nilai bayaran mengikut kadar kerja tersebut, macam mana beratnya, susahnya, kan. Jadi kalau tak ada kerja maka tidak dapat bayaran. Itu kategori yang kedua, dia panggil kerja sendirilah. Okay, yang ketiga ialah kuadran yang B ini dipanggil business owner, pemilik perniagaan. Golongan kategori ini mereka ada satu sistem perniagaan di mana mereka dibayar pendapatan daripada hasil perniagaan, di mana orang yang bekerja untuk mereka, orang yang bekerja untuk pemilik bisnes ini. Kalau tadi kita bekerja untuk orang dapat gaji, ada orang bekerja dengan nilai dia, tapi yang ini pula dia ada sistem dia di mana orang menggunakan sistem ni, orang bayar kepada dia. Contoh apa? Contoh macam stesen minyak,
kan isi minyak. Pemilik isi minyak ni kadang-kadang dia tak selalu datang pun dekat isi minyak dia. Dia mungkin ada kerja tempat lain ataupun dia duduk tempat lain, tetapi hari-hari orang datang. Setiap minit orang datang isi minyak, pam minyak. Cuba bayangkan, jadi duit dah mengalir dah kepada dia. Ataupun orang pemilik restoran franchise. Orang datang je pergi restoran dia sebab orang suka. Dia tak bekerja situ pun, dia tak ada kat tempat dia pun. Jadi duit tu bekerja, duit tu datang kat dia. Orang yang beli produk dia dan orang bagi duit pada bisnes dia. Ni yang kalau boleh kita nak buat dalam sistem ni. Orang yang pemilik perniagaan yang ada sistem dia. Dan termasuk juga Grab, contohnya Grab, sistem Grab. Pemilik Grab, pemilik Foodpanda dan sebagainya, mereka ni orang yang bekerja untuk dia, orang guna app dia. Kalau pembeli guna app dia, seller pun guna app dia, tetapi orang guna app dia ni kena bayar. Dia ada charge dia. Maka owner tu dapat hasil dengan cara orang menggunakan sistem dia. Okey. Kuadran yang terakhir adalah investor, iaitu pelabur. Orang ini mendapat pendapatan dengan cara keuntungan yang datang daripada pelaburan. Pelaburan platform ni banyak, antaranya platform seperti emas, unit trust, saham, ya, hartanah. Maka dengan objek-objek pelaburan ini, mereka dapat jana keuntungan dan keuntungan itulah sebagai bayaran pendapatan kepada mereka. Akan tetapi bukan senang nak duduk kategori I ni sebab kena ada modal. Kena ada modal dan kemudian ada risiko. Bila sebut pasal pelaburan, kalau saya pernah bekerja di dalam unit trust kan, ada pengalaman tentang pelaburan ni. Manakala kita sebut pasal pelaburan, semakin tinggi keuntungan yang kita nak, semakin tinggi risiko. High risk, high profit. Kalau kita nak untung yang tinggi, maka dia punya risiko sangat besar. Tapi kalau kita nak kurangkan risiko, tak berani nak tanggung risiko yang besar, maka kita pilih platform yang platform ataupun portfolio, kita panggil portfolio yang tidak tinggi risiko. Dia banyak, dia ada tinggi, sederhana dan rendah. Dan bila sebut pasal pelaburan ini, dia tak ada jangka masa yang pendek, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tidak. Biasa pelaburan ni dia jangka masa panjang. Minimum di antara 6 bulan ke atas. Yang semakin lama semakin bagus. Kalau paling singkat pun kita tengok fixed deposit itu pun 6 bulan. Maknanya dia tak bolehlah kata pendapatan yang fast income. Kalau yang tadi, kalau yang kategori kuadran E, S, B, dia boleh kita kata sebagai kuadran yang fast income. Yang mana datang pendapatan yang segera datanglah. Kalau yang kuadran I ni dia lambat tunggu. Jenuh lah kalau macam ni. Biasanya orang yang duduk di kuadran I ni orang yang dah ada duit. Dia mungkin dekat E, S ataupun dia mungkin B. Biasa B lah. B memang dia akan ada duit, dia akan buat investment dalam pelbagai sektor lah. Kita kalau orang yang bukan di kuadran I mungkin ambil masa untuk kumpul duit kan. Okey, ni contoh tentang bagaimana cara untuk dapatkan pendapatan. Jadi kalau kita di sini tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya ni, kita duduk di kuadran mana? Kalau mereka yang masih belum ada bisnes, adakah masih di E, masih di S ataupun sudah B? Ataupun ada yang B dan I. Ya, okey, baik. Jadi di samping kita mempertimbangkan pendapatan, antara benda yang kita kena ambil berat ialah kita bekerja, kita mencari sumber pendapatan sebenarnya untuk kita sehari hidup kita. Dalam masa kita bekerja, kita kena ambil kira faktor lain, iaitu faktor diri kita dan diri orang sekeliling kita, ahli keluarga kita yang mungkin sedikit sebanyak bila usia meningkat ataupun duduk di kawasan yang mudah mendapat penyakit sebagainya kan, pengaruh yang sesuatu yang mempengaruhi kesihatan, maka kena berfikir tentang kos rawatan penyakit-penyakit kan. Antara contoh saya tengok di sini kan, kos rawatan penyakit yang stroke, batu karang, kemoterapi, tulang belakang, semua kos ni kalau kita perasan kanser sebagainya, kos ni bukanlah murah-murah kan. Sama ada hospital kerajaan maupun hospital swasta. Jadi ini kos rawatan yang sangat tinggi. Cuba bayangkan kalau kita bekerja keras, orang duduk di sektor employed, sektor self-employed sebagainya. Mereka bekerja menggunakan kudrat. Kadang-kadang kerja lebih masa. Kan? Kadang-kadang gaji tidak bersetimpa dengan pengorbanan. Dalam masa yang sama, perkara macam ni akan menyebabkan tubuh badan seorang tu letih kerana bekerja kan. Kadang mengabaikan kesihatan, terlupa menjaga kesihatan diri sendiri. Ini sangat bahaya.
Kadang-kadang ada juga mungkin ada yang berpandangan untuk mengambil plan insurans atau takaful. Tapi sebenarnya kadang-kadang kebanyakan orang kan nak bayar plan insurans pun tak mampu. Bukan tak nak ambil tapi tak mampu nak bayar RM70 sebulan, RM50 sebulan. Kalau seorang tak apalah tak apalah pula, tak apa lagi kan. Tapi kalau dah ada anak isteri nak bayar lah, itu pun tak lepas. Kalau bulan ni lepas, bulan depan tak lepas. Jadi susah nak untuk beri komitmen. Jadi ini yang saya nak bawa isu ni untuk kita sama-sama fikirkan. Baik. Jadi berdasarkan jenis pendapatan tadi kan yang kita sebut 4 kuadran tadi, employed, self-employed, business owner dengan investment. Kalau tengok di sini bahawa umur kita ni berjalan. Dan umur kita berjalan, makin bertambah. Dan kita nak capai income yang makin meningkat. Kita tengok dalam graf ni yang pertama, kategori dalam graf ini nak tunjuk dua jenis pendapatan. Satu active income, satu passive income. Yang orang ramai buat bekerja, berniaga itu dipanggil active income. Sebab mereka bekerja mereka akan dapat. Kalau mereka tak bekerja tak dapat. Contoh di sini ialah kita ambil contoh orang yang bekerja ada bos ya. Orang kerja kerajaan atau kerja swasta, kerja makan gaji. Maka bila masa berjalan sampai satu masa tingkatan gaji dia akan naik. Tingkat gaji akan naik. Naik pun tak banyak, naik sikit. Lama sikit naik lagi sikit. Lama sikit naik lagi sikit. Sampailah satu tahap dah pencen ya, dah pencen maka dia akan kekal di situ, dia jatuh balik paras dia. Paras yang bau rendah daripada gaji dia terakhir dan kekal lah sebagai pencen. Sampai tu je, dia tak akan naik. Kan? Ada orang yang gaji bila bekerja di bawah majikan ada yang dapat gaji 5 angka belas-belas tapi bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Jadi kita bertentu lagi akan dapat golongan macam ni. Kan? Dan yang kedua ialah tengok kategori orang yang salesman, broker. Orang yang bekerja bergantung pada komisen. Contohnya kalau orang tu jual kereta, jual tanah, property. Maka kalau ada musim model kereta baru, projek baru dilancarkan, mungkin banyak orang akan beli. Kalau duduk strategik, banyak orang beli. Tapi sampai satu keadaan, ekonomi tak baik ke, banyak pula lambakan projek, banyak pula pesaing, maka kurang pula beli kereta. Lepas tu lama-lama sikit keluar pula model baru, property baru, naik balik. Jadi dia turun naik. Memang agak keras untuk orang tu sentiasa kekalkan. Dia bermusim. Itu kalau orang kerja sebagai salesman, broker. Orang yang kerja sebagai peniaga kecil, mula-mula ni dia dah rugi dah. Bukan rugi apa? Sebab dia kena keluarkan modal. Kalau orang tadi, salesman, orang yang kerja makan gaji, dia tak keluar modal. Dia tak keluar modal. Kalau yang macam ni dia keluarkan modal. Contohlah kalau macam saya dulu jual burger. Maka kena keluarkan modal untuk beli roti, beli telur, barang-barang peralatan untuk masak burger. Tapi nak balik modal tu dia tak balik, dia ambil masa. Mungkin satu masa tertentu barulah datanglah sampai ke sini, mungkin dah balik modal sikit. Kan? Tapi bila berniaga begini, dia tak akan naik. Dia tak selamanya akan naik kan. Hari ni 30 burger, esok 50 burger. Dia tak akan naik sampai mencanak ke atas, tidak. Kan? Sebab dia sampai satu masa akan kurang 50, 30, 20, ada naik balik 20, 30, 20. Kadang-kadang tak ada pun ada, 10 pun ada macam tu. Kan? Susahlah untuk kita dapatkan momentum yang sama macam tu. Itu resamlah. Berniaga ni begitu. Ya. Kemudian yang kita nak tengok satu lagi kuadran yang warna biru ni, nampak? Dia naik ke atas. Leverage income. Kalau dibiarkan lagi tu makin akan naik. Kalau dipanjang umur kita makin naik, makin tinggilah income. Kalau berbanding dengan yang lain, yang semua business owner, salesman, employee, maka dia tak akan dapat naik menyaingi leverage income. Dan kategori leverage income ni adalah kategori passive income. Di mana dia mungkin bekerja sampai satu tahap, di sini mungkin dia dah tak perlu bekerja kuat seperti di awal. Sebab apa? Sebab dia ada network. Dia ada satu sistem di mana pengguna ataupun ahli di bawahnya menggunakan produk dan dia dapat income melalui aktifnya network tersebut.
Cuba bayangkan. Ini yang kita nak sebenarnya. Sebab kita di masa yang sama kita tak nak bekerja lebih daripada kemampuan kita, lebih daripada tanggungjawab kita kepada masa-masa untuk keluarga, masa untuk diri sendiri. Kita bekerja dibayar sesuai dengan kesungguhan kita. Dalam masa yang sama, orang yang bersama-sama kita mendapat kebaikan dan manfaat. Jadi kita nak kategori yang mana? Adakah kita masih nak kekal di sini? Kan, yang di kategori active income, ataupun kita nak buka satu cabang lain, nak ada passive income. Tuan-tuan yang sekarang sedang ada active income, mungkin tak perlulah berhenti secara total untuk buat passive income, tidak. Mungkin kekalkan dalam keadaan active income ini, dalam masa yang sama cuba untuk bina bisnes untuk dapatkan passive income. Mungkin bila sampai pada jurang di sini, mungkin dah boleh buat keputusan, ataupun mungkin rasa kurang sesuai lagi, nak anjak atas sikit. Macam ni. Rasa dah network dah rasa dah okey. Income melalui passive income dah stable berjalan dalam setahun. Sebab keputusan nak fokus penuh masa supaya terus naik lagi. Maka boleh keputusan begitu. Apa manfaatnya sebenarnya? Kita akan tengok manfaat kebaikan bila kita berada dalam satu bisnes yang menawarkan leverage income, pendapatan yang tiada had. Income yang datang secara pasif. Okey, baik. Pertama, untuk cari bisnes yang menawarkan uh, pendapatan yang terbaik. Kalau di sisi pandang saya, tak lain tak bukan perniagaan yang melalui sistem MLM, multi level marketing, ataupun nama lain multi level marketing ni ada dipanggil juga dengan nama direct selling, ataupun nama lain dipanggil networking business. Okey, baik. Kalau perasan tadi di graf sebelum yang tadi, yang graf pendapatan, jenis pendapatan dengan garis masa, saya tunjuk satu logo di atas ni. Pasal logo apa ni? Ini logo kepada bisnes yang saya sedang lakukan sekarang ini, iaitu namanya Shuangho. Namanya Shuangho. Mungkin ada yang pernah dengar, ataupun ada yang belum pernah dengar. Jadi siapa yang belum pernah dengar, saya akan perkenalkan sedikit pada tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan boleh fikir-fikirkan, mana tahu berminat untuk bersama-sama saya. Okey, baik. Untuk tentukan MLM yang terbaik, ya, secara generalnya bukan bias kepada Shuangho saja, ada 4 kriteria yang kita kena tengok untuk menentukan bahawa sama ada syarikat tersebut yang sesuai ke, terbaik ke tak terbaik untuk kita. Pertama, syarikat tu mesti kukuh dan stabil. Mesti kukuh dan stabil. Maknanya apa? Dia daripada awal penubuhan sampai ke hari ini, dia kekal relevan. Dia tak tenggelam. Tak tenggelam di gawat, tak tenggelam di darurat. Ya. Dia masih ada, masih beroperasi. Sebab ada syarikat, mula-mula naik, tiba jatuh merudung senyap, betul naik balik. Yang tu membimbangkan kita juga. Kalau ambil contoh Shuangho ni, Shuangho Alhamdulillah syarikat yang kukuh stabil, sudah hampir berusia lebih 35 tahun dan 36 tahun kan, berada di Malaysia. Kekal begitu je, steady kan. Zaman gawat ke, zaman Covid ke, Alhamdulillah tetap bercambah ekonomi. Ekonomi Shuangho ni lah, ya, keuntungan Shuangho. Yang kedua ialah produk yang terbukti berkesan. Produk terbukti berkesan, selamat dan relevan. Ada syarikat MLM mungkin kukuh, ada wujud sampai ke hari ni, masih dengan nama, tetapi produk mungkin tak terbukti berkesan, belum tentu selamat dan kadang-kadang tak relevan pun. Tak relevan pun. Baik, Alhamdulillah Shuangho produknya terbukti berkesan, selamat dan relevan. Saya akan cerita sebentar lagi. Okey. Okey. Yang ketiga, marketing plan. Plan pemasaran. MLM ni, multi level marketing ni, syarikat yang bisnesnya jual direct selling, jualan langsung, yang dia ada sistem pemasaran berbilang tingkat. Dia ada sistem pemasaran yang tersendiri. Yang mana sistem pemasaran inilah yang menentukan sejauh mana sesuai ke tak sesuai untuk kita. Alhamdulillah Shuangho ni marketing plan dia kekal sama daripada awal dulu 1987 sampai ke hari ni, itulah plan dia. Dan tak ada yang tersorok pun. Semua orang boleh baca, boleh tengok, boleh kira. Apa yang ditawarkan, yang disebut, yang tertulis dalam marketing plan ini, inilah yang diberikan sampai hari ini. Dan dia plan yang sangat adil untuk semua orang. Hatta orang yang baru zero pun boleh jadi hero. Yang keempat ialah kriteria MLM yang terbaik adalah dia ada sistem pendidikan. Buktinya bahawa kalau MLM ini betul-betul MLM yang
yang sebenarnya dia ada satu sistem pendidikan yang educate people macam mana nak buat bisnes. Jangan masuk LLM tapi tak ada apa-apa kan. Tak apa pun tak ada. Yang hanya cerita tentang keuntungan. Itu bukan LLM yang terbaik. Sebab LLM ni nak tolong orang berniaga, nak bantu orang bisnes, nak bina legasi dalam keluarga. Dia ada sistem pendidikan yang mendidik untuk apa? Mendidik tentang bisnes, mendidik tentang kalau Chuang Ho, mendidik tentang menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan dengan pada tahap yang terbaik dan mendidik ahli Chuang Ho untuk menggunakan produk, memasarkan produk, ya, cara untuk memimpin ahli-ahli di bawahnya supaya berjaya sama mereka dari sistem dia. Ini ciri-ciri kira MLM yang terbaik. Okey. Kalau pada saya satu lagi perkara yang saya ambil berat ialah sebagai seorang Islam, saya nak pastikan saya nak MLM yang saya join ni adakah benar-benar mematuhi garis panduan syariah ataupun tidak. Alhamdulillah, JAKIM memang dah keluarkan garis panduan perniagaan jualan langsung secara pemasaran berbilang tingkat ataupun bahasa Inggeris disebut multi-level marketing menurut syariah. Tuan-tuan boleh muat turun garis panduan ni secara percuma saja di halaman e-muamalat.islam.gov.my. Mungkin dah ada update yang terbaru ataupun masih sama, wallahualam, ya. Tapi inilah garis panduan kalau kita nak tengok bahawa sama ada MLM yang saya join ini adakah memenuhi kena syarah ataupun dia melanggar syariah. Dia nak jaga, nak yang kita nak pantau sebab kita nak mencari rezeki yang halal. Baik, apa yang saya boleh simpulkan daripada garis panduan tersebut? Sebab tajuk ni sebenarnya kalau nak cerita lebih detail dia kena satu episod yang lain. InsyaAllah akan datang. Mungkin ada kesempatan saya akan buat satu episod yang khas tentang garis panduan MLM patuh syariah. Kan? Begitulah lebih kurangnya. Tengok apa yang akan jadi akan datang nanti. Kita kena stay tune lah. Sentiasa follow BSB, Bicara Sihat dan Bisnes. Okay, saya boleh simpulkan ada 14 kriteria MLM yang diharuskan Islam. Kalau ada 14 kriteria ini, insyaAllah boleh dikatakan patuh syariah. Yang pertama, berdaftar dan mempunyai lesen. Yang kedua, kontrak jualan langsung secara bertulis ataupun ada fizikalnya bercetak, jangan atas angin je ya, bertulis ya. Sama ada di elektronik ataupun ada buku dia. Yang ketiga, ada tempoh bertenang. Yang keempat, iuran keahlian pada kadar yang minimum. Yang kelima, mesti ada tujuan menjadi peserta kepada MLM tersebut. Yang keenam, ada akad, ada perjanjian dalam perniagaan jualan langsung. Yang ketujuh, kontrak berteraskan prinsip saling redha meredai. Yang kelapan, keistimewaan peserta. Kesembilan, kriteria produk. Kesepuluh, harga produk. Kesebelas, pemberian insentif. Ke-12, pelantikan penasihat syariah. Ke-13, program latihan. Ke-14, polisi beli balik atau polisi bayar balik. Ke-15, penarikan diri peserta. Okay. Secara ringkasnya saya boleh cerita di sini lah. Kesemua 14 ni, 15 14 sampai 15 ya. 15 kriteria ni, alhamdulillah setakat hari ini daripada 15 ini 14 dah boleh dikatakan dipatuhi. Ya, 14 semua ada. Saya kalau dalam bila saya cerita tentang kriteria MLM patuh syariah ni, saya akan sebutkan contoh-contoh dia setiap satu ni. Tapi agak panjang tempohnya. Cuma saya kata daripada kesemua 15 ni 14 dah ada, cuma satu tak ada. Satu bukan tak ada, belum lagi dalam usaha. Apa dia tak ada? Kat mana yang tak ada? Pada nombor yang 12, iaitu pelantikan penasihat syariah. Yang ni memang kita dalam proses cuba nak usulkan lah. Nak usulkan kepada company kan. Kalau boleh lantik penasihat syariah khususnya untuk melindungi kepentingan pengedar-pengedar yang beragama Islam. Kalau tak ada tak ada masalah sebab penasihat syariah ni dia memantau, monitor. Bila tak ada orang monitor, bila tak ada orang yang ditugaskan khas untuk monitor, maka siapa nak monitor? Maka tanggungjawab untuk monitor ni berbalik pada ahli-ahli yang beragama Islam lah untuk pantau. Ataupun lebih khususnya pada orang yang mengetahui. Jadi saya yang berada dalam Syahor ni dah sejak pada tahun
2012 kan, 2012 sampai ke hari ni. Memang saya cukup sensitif benda ni kan. Sebab sebelum saya memilih Syongho sebagai bisnes, saya memang sangat cerewet. Macam-macam benda yang dipersoalkan, ditengok. Jadi bila saya berpuas hati, maka inilah. Cuma untuk praktikan penasihat syariah ni, kita sebab dekat dalam Syongho ni, rumpun Melayu ni, dia tidaklah ramai kan. Pemimpin-pemimpin leader yang hebat ni belum ramai lagi. So bila kita sama-sama orang Islam kan, cuba untuk berusaha menjadi pemimpin yang dipanggil diamond ni, mungkin kita boleh sampaikan suara kita dalam kelompok majoriti lebih besar untuk melantiklah penasihat syariah ni, supaya menjadikan kita ni betul-betul ditulis atas kertasnya sebagai patuh syariah 100%. Tapi saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, ada sahaja sebab saya selain pada Syongho, sebelum ni saya pernah join syarikat lain ya, yang juga namanya masyhur di kalangan orang Islam. Ada syarikat yang ada penasihat syariah, ada. Tapi tuan-tuan nak tahu, kalau nombor 12 ni ada, tapi nombor 1, 15 ni dia semua hancur lah, tak jadi. Tak jadi. Memang Islam tu pada nama je. Sebab tu kita tengok sekarang ni pun isu banyak. Ada syarikat yang dah ada patuh syariah, tiba-tiba penasihat syariah tarik diri. Sebab apa? Sebab syarikat tu dah melanggar dah etika. Dia tak nak perbaiki. Maka penasihat syariah meletakkan jawatan, tak mau dah ambil campur. Begitu. Sebab ada syarikat orang Melayu tu kan, ada begitu. Maknanya yang penting ni adalah 99% kita dah mematuhi. InsyaAllah akan datang, kita doakan penuhlah 100% tu. Okey, baik. Perniagaan Syongho ni sebenarnya bukan perniagaan Malaysia sahaja, tapi dia perniagaan yang global. Dia bermula di Taiwan tahun 1987, ya. Kemudian berkembang di Malaysia pada tahun 1988. Kemudian keduanya menyusul di mana? Menyusul di Thailand. Ya, di Thailand pada tahun 1999. Selepas di Thailand ke Singapura tahun 2002. Kemudian tahun 2004 di Hong Kong. Tahun 2005 di Indonesia dan tahun 2011 di Myanmar. Kita global, di Asia, di Jepun, Brunei pun pernah sampai. Syongho pernah sampai di Brunei dan Jepun. Bahkan kalau Brunei nak beli pun ada di pusat pengedaran di Kinabalu, Kota Kinabalu, di Kuching ya. Ada, kita ada. Baik. Maknanya bukanlah biasa-biasa tapi luar biasa. Yang nampak dah kukuh sampai ke hari ni, masih ada lagi bisnes ni. Di seluruh negara yang telah diletakkan landmark bagi bisnes Syongho ni. Okey, baik. Jadi apa yang Syongho tawarkan sebenarnya? Baik, apa yang Syongho tawarkan ni pada saya tak pernah saya jumpa lagi di tempat lain. Bila saya masuk tempat ni tak offer pun ni. Masuk tempat ni tak offer pun begini. Tidak menawarkan 3 perkara ni. Tapi di Syongho, orang yang berjaya di Syongho ni ialah orang yang ada pendapatan yang baik, yang stabil, yang baik, yang hebat ya. Kemudian ada masa yang efektif, masa yang optimal, masa yang baik untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk kewajipan pada agama. Maknanya ada ruang masa, dia berjaya dapat masa. Sebab ada orang berjaya dalam kejaya tapi tak dapat masa. Dia tak sempat bersama anak, duit banyak, bisnes berjaya, tapi sayang dia tak ada masa untuk keluarganya, untuk ibu bapanya sayang. Yang ketiga, Syongho menawarkan kesihatan. Kita ada wang, masa dan kesihatan. Ada orang mungkin dah ada duit, ada masa, tapi sayang dia tak sihat. Tidak dapat memiliki kesihatan yang baik. Jadi Syongho ni bila kita buat bisnes Syongho menawarkan pendapatan yang lumayan, masa yang fleksibel dan kesihatan yang baik kepada orang yang berbisnes dengan Syongho. Okey. Kemudian cara mencapai kejayaan. Kalau dalam masyarakat kita, orang dianggap berjaya bila dapat kerja yang hebat kan. Hatta kerja makan gaji pun dikira berjaya dah. Kerja sebagai bos CEO ke, engineer ke, arkitek sebagainya, itu satu kejayaan. Dan ada juga yang kedua, berniaga. Berniaga pun juga dianggap sebagai simbol pada kejayaan. Orang yang berjaya dalam berniaga dianggap juga berjaya dalam kerjayanya. Cuma bila sebut berniaga ni ada 2 jenis kategori. Satu konvensional. Dia keluarkan modal dan ada risiko.
Contohnya macam niaga burger tadi ya, nasi lemak ke dan sebagainya. Dan yang kedua, perniagaan yang bukan konvensional. Ya, kalau tadi konvensional kena buka kedai pula, kena buka kios pula, kena minta lesen pula, banyak kan. Risiko dan tindakan undang-undang dan sebagainya macam-macam lah. Dan kalau satu lagi jenis perniagaan bukan konvensional ni, macam Chuang Ho ni, dia tak perlu buka kedai, tuan-tuan tiada tekanan, tiada tekanan oleh pihak penguasa nak kejar ke, nak minta cukai ke, kan, cukai, nak minta saman sebab buka tempat yang tanpa lesen ke, tiada risiko ya. Dan perniagaan dapat jalankan untuk selama-lamanya. Selagi mana kita sihat, kita mampu buat, kita boleh buat. Dan bahkan perniagaan Syahul yang saya nak cerita ni, dia perniagaan yang menyeronokkan. Bila tuan dah berjaya, buat bisnes keadaan berjaya, nampak perkembangan. Berjaya ni bermaksud nampak perkembangan network kita, jaringan kita. Nampak kukuhnya. Maka kita rasa seronok buat bisnes sebab ke mana saja kita pergi, daripada utara ke selatan, timur ke barat, Perlis sampai ke Johor, sampai ke Kelantan, pergi ke Kedah, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Perak. Ada saja ahli-ahli kita yang di sana ada network jaringan kan. Maka kita bukan sekadar pergi buat bisnes, tapi kita pergi keadaan kita bawa keluarga bersama. Kan, bawa keluarga bersama sebab dia fleksibel. Kan, tidak ada peraturan, tidak ada bos kata jangan bawa ahli. Kalau kita bekerja kan, kita travel kerja susah kan, tak boleh bawa ahli. Tapi kalau bisnes Chuang Ho, masya-Allah hebat, kita bawa keluarga sambil berniaga, sambil bisnes, sambil bawa anak cuti jalan. Okey. Apa kelebihan perniagaan Chuang Ho? Pertamanya, dalam bisnes Chuang Ho tuan-tuan tak perlu melabur. Sebab dia bisnes, dia bukan pelaburan nak keluar modal 1,000, tidak. Jadi maksudnya orang yang tak ada modal, orang yang baru nak menjinak-jinakkan diri dalam perniagaan tapi modal tak ada, sangat sesuai lah Chuang Ho untuk mereka. Kedua, tak perlu simpan stok. Rasa nak kena simpan stok ni, alamak kena keluar duit lagi. Tak perlu simpan stok perniagaan Chuang Ho ni. Sebab apa? Sebab company yang simpan stok dan company yang akan hantar pakai kurier. Begitu. Ya. Kedua, ketiga, perniagaan Chuang Ho ni kelebihannya membantu diri sendiri dan orang lain. Tuan-tuan, bila dalam bisnes Chuang Ho ni, tuan-tuan nak berjaya dulu di atas, menjadi pemimpin, menjadi diamond, menjadi vice manager, tuan-tuan tak boleh naik dengan diri sendiri. Tak boleh. Kalau bisnes lain, kan, contohnya mungkin dia naik, orang lain, dia tak berapa tolong orang lain pun, dia boleh naik sendiri. Orang lain pun terkapai-kapai, bila dah masa aku nak jadi macam dia. Kan? Tapi dalam bisnes Chuang Ho, kalau kamu nak berjaya, kamu kena bantu juga orang lain menjadi macam kamu. Begitu. Kena ajar, kena monitor, kena bantu, kena beri semangat, ya, dan sebagainya. Sebab itu bagus bisnes Chuang Ho ni. Kita bantu diri sendiri dan bantu orang lain. Bahkan kita membantu mengubah karakter kita, membantu mengubah karakter orang di orang lain menjadi lebih positif. Ya. Okey. Kemudian yang keempat, kelebihan dengan Chuang Ho adalah memberi peluang yang sama. Peluang yang sama untuk semua orang. Orang yang baru masuk ke, orang yang dah lama masuk ke, siapa yang berusaha dia berjaya. Kalau lama dah masuk, 10 tahun dah masuk, tapi tak berusaha pun, macam itulah. Tapi ada orang baru masuk bulan lepas, dia berusaha, dia boleh potong orang yang dah lama masuk tu. Itu kelebihan Syahur. Yang adil sistem marketing plan dia. Orang lain boleh kalau berusaha bersungguh-sungguh, boleh lebih maju ke depan. Kita tak halang pun. Sebab itu usaha dia. Dia mendapat ganjaran yang sesuai atas usaha dia. Dan yang kelima, kelebihan perniagaan Syahur ialah perkembangan yang tidak terhad. Kalau contoh macam Chuang Ho ni kan, dalam sistem dia, dia meletakkan kita kena ada pemimpin, kena ada jaringan network antara 15 hingga 20 orang. Dan itu dia letakkan satu figure begitu supaya kita ada target. Tapi kalau kita nak buat lebih tu, kata nak ambil 25 ke, macam contoh dalam plan Coffee CO satu-satu, plan Dr. Berry, plan Green Z, kan banyak ahli tu kan sampai beribu-ribu kan. Maknanya tak terhad. Tuan-tuan nak buat cakap tu boleh, lebih pun boleh. Biasanya bila dah nampak keupayaan kita dah boleh capai 15 dan 20, kita dah rasa confident, yakin boleh pergi lagi ni. Sebab tu dia letakkan figure tu begitu dulu. Sebab 15 dan 20 ni angka yang basic untuk nampakkan kukuh network. Capai tu dulu. Capai 15 dan 12. Dah rasa confident, boleh lebih, pergi lebih pun. Tak ada masalah. Kan? Ada orang memang suka, seronok nak pergi lebih lagi. Okey. Strategi pengurusan Chuang Ho. Chuang Ho ni dia tak seperti perniagaan konvensional. Kalau kilang, dia buat satu barang, dia kena import ataupun kena eksport. Ada syarikat lain pula yang akan memasarkan produk dia. Kemudian ada ejen-ejen dia yang akan menjaga kawasan ni, pasar raya ni. Kalau macam satu bisnes lain pula,
Contohnya katakan dia jual minyak zaitun. Jadi ejen pula, ejen negeri, stokis negeri. Lepas tu dia stokis daerah pula contohnya. Macam-macam. Adalah stokis-stokis sampai ejen negeri, ejen daerah, ejen banyak dah kawasan. Pada ada pemborong pula yang beli banyak peruncit. Ini konvensional. Nampak di tengah-tengah jalan tu nak daripada kilang nak sampai produk kepada pengguna tu macam-macam tol ada lalu. Sebab tu kadang-kadang kita ni kalau duk promote sangat produk yang di pasaran ni, kita tak dapat untung apa-apa pun. Kenapa nak promote produk yang tak dapat untung kan? Lebih baik kita jadi ahli Syonghou contohnya. Kita ada kopi, kita ada ubat gigi, kita ada shampoo, kita ada perancang masakan yang semula jadi. Bila kita share kat orang lain, kita dapat profit. Kita dapat untung. Ni itulah perniagaan Syonghou, jualan langsung. Daripada Syonghou, kilang Syonghou, kita pengedar terus produk sampai pada kita pengedar. Kalau kita jadi ahli, kita pengedar. Kalau orang tu tak ada ahli, maka dia pengguna je. So kita sebagai pengedar, kita yang jual kepada, kita yang berkongsi kebaikan produk pada orang luar. Dan dengan itu kita akan dapat untung runcit. Kalau orang tu tak ada ahli nak beli, nak beli, tak ada ahli nak beli harga biasa saja, ataupun orang tu jadi ahli, kita taja dia pula dan kita beri perkhidmatan. Dan dari itulah kita dapat berjaya menjalankan bisnes kita tanpa ada sebarang masalah. Sebab bila diuruskan Syonghou ini direct daripada Syonghou terus pada kita, maka kita dapat mengelakkan apa dia? Mengelakkan manipulasi harga, mengelakkan monopoli promosi dan harga. Sebab bila ada mengamalkan sistem ejen ataupun bila ada sistem stokis ni, orang nampak mungkin dapat baik sebab senang dapat produk, tapi antara kelemahannya ialah yang kita boleh kata wujudnya manipulasi harga. Harga duduk di stokis lain, harga duduk di ejen negeri lain. Berbeza pula harga-harga ni. Ini dia masalah kan. Ada orang aku tak nak belilah dengan ni, aku nak beli direct tu dengan ni. Maka kan dia masalah. Sampai bila ejen-ejen kecil nak berjaya? Sebab ejen besar dapat harga lain, manipulasi harga tak siapa tahu, tak ada orang kontrol pun. Tapi Syonghou sangat bertegas tentang isu harga. Sampai kalau ada orang yang jual di platform e-commerce pun dia ambil tindakan disiplin, ditahan keahlian dia. Ya, pelbagai usaha dilakukan oleh Syonghou untuk menjaga ekosistem bisnes Syonghou ni. Okey. Dan Syonghou ada syarikat yang hebat, ada ladang linzi yang sangat hebat. Ya, jenama yang bermutu tinggi dan paling lama terkenal di dunia. Nombor satu sebab Syonghou ada bakal linzi dia sendiri yang berdasarkan menggunakan teknologi bioteknologi dan hasilnya bakal linzi yang sangat istimewa. Kalau tuan-tuan ingat yang dalam episod 1 saya ada cerita tentang Yungking Ganoderma. Itu bakal linzi yang hanya milik Syonghou saja. Kan? Okey, kemudian kita ada ladang bioteknologi, ladang penanaman linzi profesional yang terbesar di dunia. Terbesar di dunia, bukan terbesar di Malaysia, di Asia, tetapi di dunia. Ya, dan pusat kajian bioteknologi linzi ni, dia nak memastikan bahawa linzi yang dia keluar ni, linzi yang bermutu tinggi dan stabil. Sebab kalau tak tanam linzi secara tradisional, kita tak boleh kontrol dari segi penyakitnya, dari segi bilangannya. Tu bayangkan, linzi ni produk yang nak dimakan sepanjang tahun, bukan bermusim kan. Kalau tak ada satu teknologi yang mengawal suhu, kelembapan, udara, angin, cahaya, maka dia susah nak tumbuh sepanjang tahun. Tapi dengan ada teknologi ni, ladang yang besar, yang berteknologi tinggi, maka tu semua dikontrol. Tu nampak atas ada tirai lansir tu, kan, dia bergerak automatik untuk mengawal cahaya, ada semburan, ada kipas yang mengawal angin dalam tu. Tuan-tuan boleh pergi sendiri ke ladang ni. Tak ada masalah. Dia tak marah pun nak tengok, boleh. Kadang-kadang kita, Syonghou ni akan buat di kalangan ahli Syonghou akan buat trip kadang-kadang kan. Setiap tahun ada trip, open trip. Siapa nak join trip boleh pergi sendiri tengok dengan mata sendiri. Kemudian linzi kita dihasilkan dengan teknologi moden dan canggih. Kilang Syonghou ni mendapat iktirafan GMP dunia, bukan negara dunia. Kalau di Malaysia ni, kebanyakan syarikat dapat GMP Malaysia sahaja, luar negara belum tentu. Kan? Tapi di Syonghou ni, kilang ni dapat pengiktirafan GMP, menghasilkan linzi pertama. Sebab kehebatan kilang linzi ni, dari segi sistem dia, GMP dia, dia mampu mengekalkan kualiti yang sama daripada dulu sampai ke hari ini dan boleh mengekstrak kandungan tertentu yang dikehendaki berdasarkan kepekatan tertentu.
Dan masih menjaga lagi penghasilan ni sampai ke hari ni, daripada produk yang pertama. Bahkan setiap orang yang mendapat produk ni semua kualiti yang sama. Sangat beratlah. Sebab itulah Sean Ho memang dia ada standard kawalan, standard control dia, kawalan kualiti dia yang dapat pengiktirafan ISO antarabangsa. Kemudian bahkan bukan setakat kilang, ladang, produk Sean Ho sendiri dapat pengesahan keberkesanan oleh Kementerian Taiwan. Disahkan bahawa Lindsay ini berjaya mampu membantu memperbaiki sistem imun kita, mempergiatkan penghasilan antibodi, mempergiatkan kuasa penambahan sel immunity, menyelaraskan fungsi sel T, mengaktifkan sel pembunuh semula jadi dan mempergiatkan keaktifan fagosit. Maknanya sangat berkesan membantu menyelaraskan sistem imun kita supaya sentiasa tubuh badan kita ni bersedia menghadapi sebarang jangkitan, kuman, virus dan penyakit. Yang seterusnya ialah Ganoderma kita juga, Sean Ho ni, dia itulah berkesan merawat kecederaan hati dan limpa. Dapat menurunkan keracunan yang masuk dalam hati dan dapat menambahkan kandungan protein yang diperlukan oleh limpa. Disahkan pekerjaan ni. Ya. Okay, bahkan kita dah terbukti dengan sains dapat pengiktirafan kerajaan melalui akreditasi Kementerian Kesihatan Taiwan. Pendaftaran produk diuruskan oleh KKM di Malaysia. Ya, kemudian dapat pengiktirafan akreditasi oleh Pertubuhan Makanan Sihat Jepun dan diluluskan oleh pihak berkuasa kesihatan Singapura. Bukan senang dapat Singapura, bukan senang dapat Jepun. Bahkan produk Sean Ho ni semua telah dipatenkan. Tak ada orang lain lah yang sama dengan kita. Tak ada orang lain yang boleh tiru. Memang trademark produk ini milik Sean Ho. Dan bukan sekadar produk dipatenkan, fungsi produk pun dipatenkan. Antaranya fungsi untuk merawat hyperglycemia, merawat kanser, merawat multiple sclerosis, merawat masalah buah pinggang. Masya Allah, semua ni dah dipatenkan. Sebab kita tak nak kita cakap ni sekadar orang kata ni syok sendiri kan, tapi dah dibuktikan, maknanya kita makan tu rasa selamat dan kita yakin berkesan. Dan inilah produk-produk Sean Ho yang ada yang ditawarkan oleh Sean Ho. Lindsay, barisan produk Lindsay yang cukup hebat, yang masing-masingnya ada peranan tersendiri. Tuan-tuan nampak harga tu berbeza kan, daripada RM40, RM15 ubat RM14 ubat gigi, RM40 kopi sampai yang paling mahal. Sebab beza harga tu bezalah dia punya kekuatan dan kelebihan dia. Ya, tuan-tuan naik kereta biasa-biasa, tuan-tuan naik kereta mahal BMW ke, naik kereta Merc ke, rasa lain kan, rasa lain. Ya, begitu juga produk Lindsay ni kan. Sebab dia buat ni berperingkat sesuai untuk semua golongan. Ada setengah orang yang mengalami masalah penyakit yang begitu kronik, maka lebih sesuai untuk mengambil produk yang lebih khusus kepada masalah kesihatan mereka, seperti YKS, YKK, YKI, YKB, atau YKC untuk kanser. Nampak gambar sini kan, sel kanser untuk otak. Memang itulah fungsi dia, terus pergi pada masalah. Dan memang kita, Sean Ho ni satu-satunya kepakaran dia khusus dalam Lindsay bersasar, targeted Lindsay. Mendapat pengiktirafan, melambatkan proses penuaan, menyelaraskan dengan hati, dapat pengiktirafan TQF dan akreditasi antarabangsa. Ini kelebihan kita. Produk dah cerita, ladang dah cerita, company dah cerita, marketing plan dia. Hebat marketing plan Sean Ho ni, kita bukan sekadar bila orang buat bisnes dapat keuntungan runcit kan, tetapi dia ada banyak lagi bonus lain untuk orang yang menjadi ahli Sean Ho. Pertama, selain daripada keuntungan runcit, kedua, ahli Sean Ho dapat bonus prestasi. Sebab bila kita memasarkan produk, share produk, orang beli produk kan, harga sama je produk tuan. Saya jual ke, downline saya jual ke, upline saya jual ke, downline sampai downline cucik pun sama je harga dia. Tuan bayangkan, betapa kita rasa selamat tak kita menjual, rasa macam terganggu tak ekosistem? Tidak, sebab semua harga sama. Yang membezakan adalah sejauh mana kita berjaya memasarkan, berkongsi dengan seramai mana. Kalau kita berkongsi dengan ramai orang, maka banyaklah PV kita. Tetapi PV orang di bawah kita, contohnya bawah saya ada Abu. Abu berjaya menjual produk sehingga dapat kumpulan mata 100,600 mata. PV dia untuk dia ni kekal. Saya takkan curi PV dia. PV untuk dia kekal. Cuma saya mendapat kumulatif untuk kiraan bonus.
Saya katakan saya ada 400 PV. Downline saya berjaya lebih daripada saya 1600 PV. Maka untuk kiraan bonus kena tambah saya dengan downline saya maka dapat 2000. Tetapi 2000 itu hanya untuk ambil rate peratus saja, kadar peratus saja. Contohnya 2000 tadi 12%. So 12% daripada 2000 dapatlah 2400. Tapi belum tentu lagi bahagian saya sebab di dalam kiraan tu ada hak downline saya. Maka saya kena tolak hak dia. Maka downline saya dapat 12% daripada 1600, tolak gaji dia. Maknanya kita tak akan ambil bahagian orang lain. Tak akan bahagian orang lain tetap bahagian dia. Satu ada orang pernah tanya pada saya, adakah harga yang kita jual ni berubah-ubah kan? Harga saya jual dengan harga upline saya lain ke tak? Sama je. Dulu sampai sekarang sama je. Bagaimana pula kiraan PV? Adakah upline saya ambil PV saya? Tak, PV kita kekal je. Tak lari, tak dicuri pun. Cuma yang berbezanya si kadar peratus tu. Kadar peratus tu sebab upline kita dia akan mengambil kadar kiraan bonus itu. Katakanlah saya di sini ya, saya sini. Saya ada empat direct line di bawah saya yang berkembang. Maka kalau tengok 3200 ni kali 1 2 3 4 5, maka lebih kurang lebih 15000. Maka jumlah PV untuk kumpulan saya ni lebih 15000, maka saya layak untuk mendapat 28%. Okey, 28% daripada 15,000 contohnya. Okey, dapatlah satu amount. Satu amount tu bukan boleh saya ambil bahagian saya terus, tidak. Sistem sini akan tolak. Kita tak perlu kira sendiri. Tak perlu tuan-tuan buka akaun, tolak transfer, tidak. Sistem dah kira siap-siap. Dan bila sistem kira siap-siap, tuan-tuan akan dapat slip gaji. Tengok slip gaji tu. Ataupun dekat sistem monitor, sistem portal Shangho ni, boleh tengok sendiri. Tak tersembunyi pun. Walaupun 1 sen pun. Satu sen pun masuk dalam slip gaji. Kira. Tuan-tuan tolak bahagian Abu, Aminah, semua Ali, semua tinggallah bahagian kita saja. Begitu. Nampak best bisnes Shangho ni. Rasa macam tak perlu bimbang lah ancaman-ancaman yang akan merosakkan ekosistem ni. Kemudian kalau di kalangan bawah kita ni ada orang yang hebat, downline kita ni memang berpotensi, dia berjaya macam kita juga. Di bawah dia contoh tadi kan, Abu ni di bawah kita ada Abu ni berjaya kembangkan network dia sampai dapat total PV group 13,000. Maka Ali di bawah kita ni dipanggil sebagai pemimpin, satu grup pemimpin. Maka bila Ali dah capai 13,000 kan, saya tak boleh lagi ambil 20% daripada dia. Saya tak boleh ambil lagi 20% daripada dia. Saya hanya ambil 6.7%. Kenapa ambil 6.7%? Tak ambil tak apa ke? Tak boleh tak ambil. Sebab perjuangan saya untuk dia belum selesai lagi. Perjuangan saya untuk Ali ni, saya kena bimbing dia untuk jadi macam ni. Sampai bonus yang ke-9 ni, Gold Diamond. Satu dia bagi bonus juga untuk saya teruskan usaha membimbing Ali. Ali dapat bonus lain pula. Maknanya nampak tak? Shangho ni konsep dia saling membantu. Kita nak berjaya, kita bantu downline kita berjaya. Tapi kita tak akan ambil komisen besar-besaran namanya. Kita nampak sampai sini 0.7% je. Dah ada 13 elite pun 0.7%. Katakanlah Ali dah lebih pada kita lah. Kita masih vice manager. Tapi Ali dah lebih ke atas dah. Kita tak boleh ambil dah sebab dia lebih pada kita dah. Kalau kita sama dengan dia boleh lagi. Kalau dia lebih pada kita tak boleh dah lah. Okey, begitu baik. Contoh begitu ya. Okey, apa lagi kelebihan yang kita dapat sebagai ahli Shangho selain daripada bonus prestasi, bonus kepimpinan? Kita juga akan dapat seminar luar negeri. Dapat kalau jadi diamond dapat hadiah kereta pula dan dapat bonus tahunan diamond. Okey, yang best ni ialah buat Shangho ni, bila kita dapat hadiah percutian, kita tak pergi seorang diri tak. Kita akan dapat seat percuma lagi untuk pasangan kita, untuk suami atau isteri kita. Maknanya kita pergi bercuti tak tinggal dia, tak tinggal isteri, tak tinggal suami. Kita bawa bersama. Tuan bayangkan, seronok tak bisnes macam tu? Sebab kadang-kadang ada orang buat bisnes ni, kita tak nak sebut bentuk bisnes apa. Contohnya lah, ada di kalangan ahli Shangho ni yang berjaya dah sampai Gold Diamond. Dulunya dia buat takaful. Dia kata dia buat bisnes takaful, jadi ejen yang berjaya, dia boleh pergi trip banyak kali. Tapi sayangnya dia pergi trip tu, sayangnya dia tak boleh bawa suami dia. Dia boleh pergi seorang diri je. Tak syok lah begitu kan. Tapi kalau Shangho ni seronoknya bila kalau tiap-tiap tahun pergi luar negara dia, tiap-tiap tahun pergi honeymoon bawa isteri.
Kan seronok gitu. Tuan nak tak macam tu? Kan? Tak perlulah kita cari duit tambah pula nak beli tiket untuk isteri, tak perlulah. Ya. Okey. Jadi ada 9 jenis bonus yang ditawarkan dalam marketing plan Shongho. Bonus pertama keuntungan runcit, kedua bonus prestasi, ketiga bonus kepimpinan untuk 1 elit, keempat untuk 3 elit, kelima untuk 5 elit, 6 untuk 7 elit sampai ke 9. Ada 9 jenis bonus tu. Ya. 9, 1, 3 ada kiraan sini. Dan ni semua ni disebut dalam menu dia. Tak tersembunyi pun, tuan boleh cari sendiri. Ya. Dan dia ajar kita cara kira lagi untuk bagi confident. Okey, baik. Jadi, faedah lain saya sebutkan tadi, faedah bonus bulanan yang hebat, bonus bercuti, setiap tahun melancong, bonus diamond. Dan orang yang dah di diamond ni pula dapat tukar kereta 4 tahun sekali. Tuan-tuan kerja apa 4 tahun sekali boleh tukar kereta? Itu pun duit sendiri, kan? Kalau boleh tukar kereta 4 tahun sekali, itu pun duit sendiri. Company jarang bagi. Tapi kalau Shangho, dia bagi 75,000. Setakat ni lah maklumat yang saya dah fahamkan. 75,000 dapat setiap 4 tahun untuk tukar kereta. Pilih kereta apa pun. Kita baru je, pilih kereta Recon second hand, kita baru. Kemudian dapat plat 15,000 untuk percutian diamond. Oh, seronok kan jadi diamond. Diamond sini. Bonus yang ke-6 ni. Bonus yang ke-6 ada 7 pemimpin di bawah ni, maka layak akan dapat diamond lah. Ataupun 7 ni kita boleh kira berdasarkan 13,000 ni ada 7. Tapi daripada 7 dibentukkan, ada sistem, ada cara kiraan je lah. Nak cerita di sini pun orang tak faham. Sebab saya sendiri belajar marketing plan ni kena macam belajar matematik. Tuan-tuan kena pergi berguru, tulis atas kertas. Baru nampak nak cerita. Kalau sebut ni, sebut general je lah. Generalnya kalau ada 7 leader yang dapat capai 13,000 ni, dipanggil diamond lah. Gitu je. Yeah. Okay. Yang menarik lagi dalam Showhone, ada sistem marketing plan, ada syarikat produk, ada pula training tuan. Dia bukan biar kita lagu tu je buat bisnes. Dia ada latihan, seminar, online meeting. Kita ada syllabus dia untuk produk, untuk penyakit, untuk bisnes. Belajar apa contohnya, ada marketing plan, kiraan plan kopi satu-satu. Nak belajar one to one untuk dekati prospek, nak belajar bentangkan OPP, nak belajar handle rejection, atau ada sebenarnya. Dan kita ada pula meeting bersama pemimpin leader, diamond, double diamond. Kadang-kadang bila ada sebulan sekali mungkin ada seminar dari produk daripada Taiwan, pakar dietitian, pakar didik pengkaji kita daripada Taiwan yang akan cerita tentang Lindsay. Dan kadang-kadang kita ada event tahunan summit kan, khusus untuk leader-leader. Maka leader ni akan menimba ilmu di sini, balik train pula downline dia sebab nak bagi berjaya sama macam dia. Leader summit, camp latihan summit 2023 ni. Dan banyak lagi lah. Tak selain pada itu, kita juga buat training di rumah pula, di tempat-tempat downline kita yang jauh, yang di luar Lembah Kelang. Kita pergi rumah dia, contoh di sini di Pagoh, pergi di Pagoh, pergi di Perlis, di Kedah, di pendalaman pun, Sabah Sarawak pun kalau ada pergi kan. Sebab kita nak sampaikan, nak bantu mereka untuk berjaya. Mereka nak berjaya, mungkin mereka tak mampu sampai sini. Tapi kita bantu dia pergi kepada mereka, sampaikan maklumat, sampaikan produk. Ya. Selain daripada itu tak cukup lagi. Kalau duduk seorang-seorang di rumah, boleh buka sistem e-learning. Shonghu ada sistem e-learning untuk belajar sendiri, tengok apa yang maklumat yang ada tentang produk, tentang testimoni, tentang kesihatan, tentang sistem marketing plan. Kita cerita orang berjaya, sharing, soal jawab. Semua ada dalam sistem e-learning ini. Okey, baik. Kemudian tak ada komputer, tak ada laptop, kat telefon pun boleh tengok melalui aplikasi Shonghu e-learning. Okey, yang menariklah budaya Shonghu ni, yang saya bercerita ialah Shonghu mengamalkan budaya kejujuran dan integriti. Dan budaya bisnes Shonghu ni budaya keluarga. Macam adik-beradik, macam abang kakak. Kita tak rasa bergaduh pun, jumpa keluarga sebelah, keluarga sini kan. Boleh sharing ilmu, sharing kongsi, tak ada masalah kan. Budaya keluarga lah seronok. Bukan budaya macam liga bola sepak, tim ni tak berkelahi, tak tegur kan. Susah. Dia budaya keluarga. Dan 5 kepercayaan yang Shonghu nak tawarkan pada kita bila kita buat bisnes Shonghu. Pertama, kita akan dapat kesihatan. Kita akan dapat keyakinan dalam kehidupan kita, rasa positif. Kita boleh berjaya dalam hidup, boleh sihat, ada masa depan. Kan? Kita ada harapan untuk sembuh. Kan? Jangan terbelenggu dengan penyakit selama-lamanya. Kan? Kita boleh manage penyakit kita untuk kualiti hidup yang lebih baik. Kita ada peluang untuk berjaya. Jangan kata kita tak masuk universiti, tak sekolah tinggi, tak boleh berjaya, tidak. Kalau tuan-tuan belum ada peluang untuk berjaya di situ, mungkin di sini bisnes boleh berjaya.
Sebab kejayaan itu luas dan kejayaan itu milik semua orang. Dan bila ada kesihatan, kejayaan, keyakinan dan harapan, kita boleh mencapai kebahagiaan bersama-sama keluarga kita. Kan? Dan kita boleh warisi perniagaan kita. Dan kita kalau kita berjaya tuan, jadi diamond dan ke atas, kita boleh warisi bila kita tak ada dah meninggal kepada anak kita untuk mengambil alih. Begitu. Nampak tak? Okey. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita sahut suruhan Nabi SAW dan kita berniaga ini, iaitu peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan menurut Imam At-Tirmizi. Kalau kita tak dapat pergi syahid sekalipun di Palestin, sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang jujur dalam perniagaan. Dan inilah antara benda yang diterapkan dalam bisnes Syongho. Yang menjadikan kita seorang yang jujur, sampaikan maklumat yang betul, cerita secara telus dan telus dan mulus kepada orang tentang apa mesej kita, apa misi kita, apa yang Syahur tawarkan. Tak boleh berselindung dan alhamdulillah ramai orang dah berjaya dan insya-Allah yang sedang ada ni pun akan berjaya. Dan tuan-tuan yang di luar sana nak mencari kejayaan, marilah bersama Syahur mencipta kejayaan anda di sini. Okey, terima kasih atas perhatian anda semua. Alhamdulillah, kita sampai di hujung rancangan. Tuan-tuan kalau ada sebarang persoalan yang nak ditanyakan sekarang pun boleh, ataupun nak tanya melalui WhatsApp pun boleh, ataupun nak tengok lagi rakaman-rakaman, nak cari info-info lain, boleh saja tengok di Facebook Lindsay Sahabat Kesihatan Anda, ataupun rakaman bagi seminar boleh tengok juga di YouTube Lindsay Sahabat Kesihatan Anda. Okey, alhamdulillah saya berakhir di sini dahulu dan sebelum saya menutup sesi saya, ada tak sebarang soalan ke ataupun barisan leader yang ada dalam ni untuk bantu tambahkan maklumat ataupun berkongsi sikit-sikit motivasi, inspirasi, berkongsian ke, tidak banyak pun tak apalah. Ada masa 2 minit, 2 minit sebelum kita ni. Sebelum kita masuk pada slot khas. Slot khas. Okey, baik. Jadi, seperti biasa dalam episod-episod yang sebelum ini pun, kita akan berakhir dengan 5 minit untuk slot yang saya rasa saya perlu namakan slot ni juga. Kalau tidak orang tak tahu nama kan. Slot baca Quran kan. Saya namakan slot ni Tahsin Tilawah. Tahsin Tilawah. Sebab apa? Sebab kalau tahsin Al-Quran dia kena belajar tajwid sekali. Tapi memandangkan slot ni 5 minit je. Kita memang tak rasa sempat belajar tajwid. Yang lebih efektifnya kita boleh betulkan bacaan supaya orang boleh terus praktikal. Praktikal pada bacaan. Okey, baik. Jadi kita tengok balik masa yang sama surah Fatihah. Kita minggu ni kita nak habiskan episod malam ni kita nak habiskan surah Al-Fatihah. Mari kita tengok, kita ulang kaji balik bacaan surah Al-Fatihah ayat pertama sehingga ayat yang ketujuh. Ya. Baik, lepas ni saya akan buka ruang siapa yang nak cuba untuk baca kan. Seorang je lah untuk baca daripada awal sampai akhir. Ini orang malam ni saya kata anda nama kan. Orang malam ni untuk minggu depan warga lain pula lah. Dia tak boleh baca dah, kesian kat orang lain. Kan. Okey, baik. Surah Al-Fatihah ya, saya baca dulu, tuan-tuan cuba ikut sampai ayat yang ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Minggu lepas kita sentuh sampai ayat yang kelima kan. Pada ayat kelima ni sebutan iya kena tekankan sebutan ya bersabda ni pada makhraj dia. Iya. Kemudian ayat yang keenam ni antara kesalahannya yang pertama ihdina.
Kadang-kadang ada orang sebut tu tak berapa tepat dengan lahjah Arab. Sebab apa? Sebab kalau hamzah baris bawah, hamzah baris bawah, saya cuba tunjuk ya. Okey. Bila hamzah berbaris bawah bunyi bila masuklah ha simpul Dia takkan bunyi tak, dia Ihdina, ihdinas siratal mustaqim. Okey, mustaqim, qaf tu huruf tebal kan, qaf huruf tebal. Tak perlulah kita baca mustaqim. Dia salah. Salah dari segi tingkatan tebal. Qaf huruf tebal. Tetapi dalam menceritakan ketebalan huruf qaf ni, dia ada 4 tingkatan. Dia tingkatan ini bergantung pada baris dia. Kalau ketika ini qaf ni baris bawah, maka qaf baris bawah dia tak sama tebal seperti qaf baris atas, tidak. Maka ketebalan untuk qaf baris bawah ini memadai kita datang daripada makhraj qaf. Di mana makhraj qaf iaitu pangkal lidah menekan pada lelangit lembut yang dekat dengan anak tekak tu. Lelangit lembut yang menghampiri anak tekak. Qi, qi, mustaqim, qim, gitu je. Tak perlu mustaqim, tak perlu muncung, tak perlu sempit mulut, tak perlu. Qim, jangan mustaqim. Itu kalau kadang-kadang ada orang dia angkat atas sikit, dia bukan dekat langit lembut, dia atas sikit je di tempat kaf. Salah. Dia kaf, dia tak dalam macam qaf. Qaf dalam, dekat anak tekak. Kaf itu qaf. Kalau kaf, dia atas sikit. Atas sikit daripada qaf. Ataupun dia jatuh sikit belakang daripada tengah-tengah dia langit. Gitu ya. Siratal mustaqim. Kemudian ayat ke-7. Ayat yang ke-7 ini sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i kena baca senafas sahaja daripada siratal sampai waladhdallin. Sebaik-baik satu nafas saja. Tetapi kalau orang tak cukup nafas, nafas dia pendek, dia dibenarkan berhenti pada alaihim. Cuma alaihim ni, alaihim pertama ke alaihim kedua? Sebenarnya alaihim kedua. Kalau menepati nahwu bahasa Arab, kalau guru saya sendiri, Dr. Aiman dengan Syekh Mustafa, dia kata berhenti alaihim kedua ni lebih baik sebab itu menepati kaedah bahasa Arab. Contohnya, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kita berhenti situ. Kemudian kita ulang balik kat ghairi. Jangan sama terus salah lah. Dia kena ulang balik kat ghairi. Kenapa begitu? Sebab ayat ni sebenarnya dia tak sesuai untuk berhenti di mana-mana dan berhenti secara sempurna lah. Dia tak sesuai berhenti secara sempurna dan jalan terus. Dia tak ada begitu. Hatta yang biasa kita amalkan ni pun, contohnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kebiasaan yang kita buat ni pun bukan yang terbaik sebenarnya. Itu hanya dibenarkan kerana keringanan. Apabila tak dapat pilihan yang pertama, yang terbaik sampai alaihim kedua ni, maka diberi keringanan ambil sampai alaihim yang pertama tadi. Kalau tak sampai alaihim kedua, dibenarkan sampai alaihim yang pertama. Itu dipanggil waqaf bersifat tasamuh, beri keringanan. Sebenarnya tak digalakkan tapi hanya beri keringanan. Sebab mungkin ada orang nafas dia pendek, tak sampai juga alaihim yang kedua. Maka sampai alaihim pertama. Sampai alaihim pertama ni tidak ada tempat yang sesuai untuk ulang balik, maka jalan terus lah. Walaupun maknanya agak janggal sikit bahasa Arab, tapi itulah yang kalau orang tu boleh buat terbaik dekat tu je, tak kat tu je. Tapi kalau boleh sampai alaihim kedua, kemudian ambil balik ghairil maghdubi sampai dhalin. Kalau boleh senapas habis pun tak apa. Cuma tengok mana yang sesuai. Jangan nafas pendek terkejar-kejar habis langgar pun tak boleh. Ya. Okay, saya ambil balik ayat ke-7 ni. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okay, gitu. Boleh? Okey. Baca tak berlagu pun tak apa. Ada siapa-siapa yang nak cuba membaca? Seorang? Ada ke? Okey, cuba Go Diamond kita untuk baca. Silakan. Cuba Okey, beres.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Okey. Kalau dia yang setakat dengar ni, okeylah, alhamdulillah baik bacaan. Cuma dekat cumanya dia kita nampak keras sikit bacaan tu sebab mungkin dari segi sifat huruf. Tuan-tuan sebenarnya belajar mengaji ni nak bagi lembut macam orang Arab, ada dua perkara. Pertama makhraj. Makhraj ni tempat-tempat keluar huruf. Kedua sifat huruf. Sifat huruf ni kalau kita belajar, bukan semua huruf kita sebut kena tekan kuat. Bukan semua huruf kena bagi energi yang kuat. Ada huruf yang dilemahkan pegangan makhraj. Ada huruf yang dikuatkan pegangan makhraj, menjadikan dia seimbang. Supaya kita baca Quran tu tak rasa stres, tak rasa macam ketat. Ketat orang kata nak baca ni. Kita rasa santai je. Tapi kalau tengok malam ni, alhamdulillah dari segi sebutan hal, sebutan ain, okey. Cuma suara bacaan tu rasa macam keras. Syah betulkan yang wa iyyaka nasta'in tu sebab Kak Na tak force ke iya. Sebab wa iya ni dia tak sama macam iya. Iya yang mula tu jadi. Wa iya ni dia jadi wa iya, dia tak jadi. Dia tak jadi sabda. Dia tak boleh panjang i itulah. Kan? Tak boleh. Dia bukan panjang. Dia lidah pada ya tu ditekan ke langit. Wa iya wa iya wa iya wa iya. Okey, alhamdulillah. Lalu dia jadi terlupa lah Kak, dia jadi terlupa. Tak apa kita betulkan. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Yang kedua tadi daripada maghdu ni ghain ni bila sebut ghain dia tak boleh tekan kuat sebab ghain ni bukan huruf yang bersifat ditekan kuat. Dia hanya bergeser sahaja. Pegangannya sederhana. Ghairil maghdu. Jadi suara tu berjalan maghdubi alaihim. Gitu. Okey, baik. Dari segi nafas nampak macam okey, cuma ayat ke-7 nampak macam risau jugalah. Orang yang mendengar tu rasa takut pancit. Tapi orang yang baca tu tahulah, dia rasa confident sampai habis tak apalah. Tapi orang yang mendengar ayat ke-7 dia berdebar lah. Sudah. Nak berhenti ke nak sambung? Habis sambung tak apalah. Okey, baik. Okey, alhamdulillah lah. Ini gunakan kita baca dengan baik, alhamdulillah. Cuma boleh tambah baik lagi dengan sifat huruf supaya lebih lunak. Lebih lunak bacaan, insya-Allah. Sebutan lain okey lah, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okey, jadi alhamdulillah selesai sudah slot yang terakhir kita ni, slot tahsin tilawah, iaitu memperbaiki bacaan. Bacaan secara generalnya. Mudah-mudahan insya-Allah kita dah habis Fatihah pada malam ini. Minggu depan kita akan masuk kepada surah Al-Waqiah, saya rasa. Surah-surah rutin biasa orang baca, surah Al-Waqiah, ayat pendek-pendek. Insya-Allah. Tengok macam mana sebutan kita. Kita ambil ayat insya-Allah. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih semua atas penlibatan sehingga ke hujung rancangan ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu lagi pada episod yang akan datang dengan tajuk yang istimewa. InsyaAllah kita akhiri dengan nak jangan lagi boleh tak? Boleh, insyaAllah akan datang, insyaAllah. Okey, baik. Rabu, malam Khamis, kalau Ustaz Syah punya slot. Setiap hari Rabu, malam Khamis insyaAllah, pukul 9 sampai 10 insyaAllah. Tak lama-lama insyaAllah.
Okey, boleh insya-Allah ya. Okey, mari kita sama-sama mengakhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam.